Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berhimpun pada malam ini. Dapat belajar, dapat hadir majlis ilmu ni rezeki daripada Allah Taala. Kuliah hari ni hampir-hampir tak jadi. Sebab dekat rumah saya tu elektrik tak ada. Elektrik tak ada bukan tak boleh pergi kuliah, boleh pergi. Cuma kereta tak boleh bawa keluar. Dah pasang sangat orang kata pagar elektrik tu. Pagar elektrik tu sebenarnya ada bateri. Tapi bateri tu pasang dalam 7 tahun lepas. Jadi bateri-bateri tu pun jahanam jugalah. Jadi datang tadi pun dengan Grab, Sampai sempatlah rakaat terakhir tu. Telefon pun nak mati dah. Tu cas tu, minta izin lah nak cas tu. Sebab nak balik nanti kalau mati tak boleh balik. Nak order Grab guna telefon tu juga kan. Jadi syukur dapat. Ni kuliah kedua saya. Saya kuliah pertama semalam, saya ingat saya macam surau ni lah, surau yang saya pergi tu. Lebih kurang macam surau ni jugalah. Dah lama tak kuliah, tengok kuliah 2 kali berturut-turut kan. Ni rezeki daripada Allah Ta'ala lah. Jadi tadi pun sebab lambat dah, saya nak maklumkan tak dapat hadir. Jadi saya pun order Grab tu, dapat Grab, Alhamdulillah lah, boleh teruskan pengajian kita. Jadi hari ni kita sambung balik pengajian kita af'alullah ataupun sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat berapa? 30? 40? Oh, 83. Malam kita bahaskan tentang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang Allah Taala bagi ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada satu yang jadi dengan luzum. Dia sebut atas tu la an luzum. Tidak jadi dengan sebab kelaziman ataupun kewajipan sesuatu perkara. Tak. Jadi ni semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendak jadi, tak kehendak tak jadi. Sebab tu sifat harus ni penting untuk kita meletakkan satu asas bahawa Allah Ta'ala menjadikan sesuatu perkara itu harus sahaja. Dia nak buat boleh, dia tak nak buat pun boleh. Itu makna kata harus. Semalam kita jelaskan bahawa kita tak sama dengan fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah mengatakan bahawa Allah Ta'ala buat satu perkara tu mesti baik dan lebih baik. Dia panggil solah. Solah ni kalau dia banding perkara baik dengan perkara buruk, maka Allah Ta'ala buat perkara baik. Itu solah. Aslah, kalau perkara tu baik dan perkara yang lebih baik, maka Allah Ta'ala akan buat yang lebih baik. Jadi dua perkara yang bertentangan, baik dan buruk. Allah Ta'ala tak buat yang buruk, Allah Ta'ala buat yang baik. Itu solah namanya. Akidah Mu'tazilah. Satu lagi akidah Mu'tazilah, Allah Ta'ala buat solah, itu satu. Aslah ni makna kata kalau ada dua benda, dua kemungkinan baik dan lebih baik, Allah Ta'ala buat yang lebih baik. Tak buat yang baik, buat yang lebih baik. Jadi ini keadaan yang menjadi akidah Mu'tazilah. Dari segi orang kata asasnya nampak cantik lah, untuk menisbahkan semua yang baik pada Allah Ta'ala. Tetapi bagi ahli sunnah wal jamaah kita semua, kita nak kata bahawa bukan begitu kaedah kita meyakini dan beriman pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak buat apa dia yang dia nak buat, dia buat.
Yang pasti Allah tu maha bijaksana. Yang pasti Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala buat satu perkara, dia maha mengetahui, dia bijaksana, pasti ada hikmah. Sebab itu keadaan yang mana kita bincangkan, ketika mana saya sebut contoh semalam. Contoh semalam pun tak ingat dah. Biasa kuliah, okey minggu lepas. Ni contoh semalam, takut contoh semalam pun tak ingat. Contoh semalam saya sebut, kalau kita katakan pomeng, tukang di bengkel kereta tu, dia doa, ya Allah bagilah aku murah rezeki. Macam mana dia murah rezeki? Macam mana murah rezeki? Kereta orang tayar meletup. Murah rezeki dia tu. Ada yang kemalangan, na'udzubillah min zalik. Ada yang kereta tersadai tepi jalan. Semua tu murah rezeki kepada pomeng. Jadi itu cara Allah Ta'ala bagi. Dan kalau begitu, baik ke buruk? Nak kata baik, bagi orang tu. Nak kata buruk, bagi orang tu. Dah sebenarnya pada hakikat Allah buat baik ke buruk? Nak sebut baik buruk? Tak ada. Itu istilah penilaian kita. Sebab itu pada penilaian baik dan buruk ni, atas seorang mukmin, kalau dia nilai baik, dia syukur, itu baik untuk dia, kata Nabi. Dan kalau dia nilai itu buruk dan dia sabar, itu pun baik dia, baik untuk dia, kata Nabi SAW. Jadi dua-dua, dia nilai macam mana pun, dia ada dua perkara. Baik dia syukur, buruk dia sabar. Dan dua-dua ni dapat pahala yang besar. Imam Ghazali bahaskan, sabar ke syukur paling besar ganjaran. Ini bahas para ulama. Ada yang kata syukur lagi besar, ada yang kata tak, sabar lagi besar ganjaran. Nak cerita besarnya ganjaran daripada dua perkara yang kita nilai, daripada takdir Allah Ta'ala, baik ataupun buruk, semuanya cara kita sebagai orang beriman tu telah diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian dalam hal-hal yang lain. Kalau kata engineer, kawan saya ramai engineer, dia nak buat, orang panggil apa, final year project, FYP. Bukan FYP TikTok tu, final year project. Dia dah habis sem akhir ni, dia kena buat projek akhir. Dia kena buat satu projek yang inovatif lah. Diajarkan daripada awal lagi macam mana nak buat ni. Kena buat satu perkara yang menyelesaikan masalah orang. Kalau dia buat satu perkara yang tak menyelesaikan masalah orang, itu bukan perkara yang baik. Dia buat apa? Buat cara nak jadikan seseorang itu tumbuh uban. Duk fikir macam mana nak bagi orang tu tumbuh uban. Tu bukan benda orang nak pun. Tak menyelesaikan masalah tu. Jadi nak buat satu perkara, mesti menyelesaikan masalah orang. Dah kalau begitu, dia buat, selesai dah masalah, selesai. Dia boleh jadi kaya tak? Boleh jadi kaya. Dia jadi kaya atas masalah orang. Dah masalah orang, buruk untuk orang tu, tapi baik untuk dia. Jadi tak timbul dah sebenarnya isu ni, baik ke buruk ke, tak timbul. Yang timbul adalah, kita katakan semuanya Allah Ta'ala atur, cantik dah takdir Allah Ta'ala. Ketika jadi masalah pada orang ni, rezeki pada orang lain, Allah Ta'ala ganti yang lain. Tapi kalau kemalangan tak payah cerita lah. Kemalangan ni banyak punca rezeki. Kan kalau kita tengok berlaku kemalangan, tengok ramai orang berhenti di perjalanan. Aku kata berhenti apa siapa ni? Pakat duk tolong orang yang kemalangan ke? Bukan. Yang 3-4 kereta berhenti tu semua ejen insurans. Yang nak towing, yang nak tolong claim insurans lah, apa macam-macam, 3-4 orang. Itu punca rezeki dia dah satu. Kemudian pergi ke report polis. Report polis ni dua negara lah, bukan Malaysia. Malaysia bagus semua. Pergi report polis. Bila report polis, habis report, turun-turun ada dah orang kejar. Ni nak claim insurans apa semua ni. Jadi claim insurans, kata tak apa dah, saya ni kemalangan kat Zimbabwe. Saya ni duduk di Venezuela. Jadi saya nak baki kereta ke saya kat Venezuela. Dia kata tak apa. Tak ambil lah dengan orang yang dekat luar balai tu.
Jadi nak claim insurans tetap kena ada report polis. Orang daripada Venezuela ni nak ambil report dekat polis, tak boleh. Pasal apa? Polis kata tak ada hadiah ke, tak ada apa kuih raya ke nak datang ni. Oh, punca rezeki dia juga. Kemalangan ni banyak punca rezeki orang ni. Kita je yang susah ni. Kita seorang yang susah. Orang yang towing, orang claim insurans, polis pun rupanya ada rezeki juga dia situ. Ni dekat Zimbabwe. Jadi nak claim, kalau kita dekat sama tempat tak apalah, ambil dengan ejen dia. Ini kita nak Venezuela, jauh lah. Jadi kalau kata saya buat kat sini, payah juga saya. Takkan saya nak datang balik terbang ke Zimbabwe nak ambil kereta saya. So saya baiki kat Venezuela, claim insurans kat Venezuela. Tapi nak claim insurans kena dapat report polis. Nak dapat macam mana? Dia minta biskut raya. Dapat jugalah rezeki pada dia. Jadi kemalangan tu susah untuk kita je. Orang lain rupanya punca rezeki untuk dia. Ni hantar towing tu satu hal, yang ejen satu hal, yang claim insurans satu hal, yang tauke bengkel pun satu hal. Semua dapat rezeki tu. Jadi Allah Ta'ala buat baik ke buat buruk kan? Yang rasuah tu tak baik naik tepi lah. Yang dapat rezeki tu. Jadi semuanya Allah Ta'ala buat ni, tak kira lah baik buruk, semua Allah Ta'ala buat. Jadi kalau ikut akidah Mu'tazilah, Allah buat perkara baik dan perkara lebih baik. Dah kalau begitu tak ada perkara buruk. Maknanya kalau perkara buruk tu pun berlaku pada manusia, itu baik untuk dia. Berat begitu. Perkara buruk berlaku pada orang tu tapi baik untuk dia. Macam mana? Orang ni mati kafir, kekal dalam api neraka, tapi baik untuk dia. Baik macam mana? Baik macam mana? Tak ada lah. Ni akidah Mu'tazilah, akidah yang songsang. Tak boleh jadi pegangan akidah. Sebab tu dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, sebab tu kita, bila kita belajar sifat 20 ni, dia bukan sifat 20 tu saja. Kalau sifat 20, Allah wujud, kidam, bakok sampai kaunuhu mutakalliman. Tu 20 sifat. Dia kena bahas juga 20 sifat mustahil. Satu perkara yang orang tertinggal, ada satu lagi dipanggil sifat harus. Ni sifat harus ni penting kita belajar. Penting kita belajar. Pertama nak tolak fahaman Mu'tazilah. Kita tak ada ustaz berakidah dengan Mu'tazilah ni. Ya. Siapa sini Mu'tazilah? Tak ada. Ataupun siapa ustaz Mu'tazilah di Malaysia pun tak ada juga. Dan habis tu, berapa ramai orang yang bukan Mu'tazilah tapi dia punya akidah Allah ni mesti buat perkara baik. Perkara buruk ni semua daripada makhluk. Ni masalah juga. Ni bukan Mu'tazilah saja, ni fahaman Qadariyah pun juga. Jadi banyak sebenarnya akidah yang terselewing. Bukan masalah pada Mu'tazilah ke Qadariyah ke apa. Tapi kita nak sebut ni bukan akidah kita. Akidah kita semua Allah Ta'ala jadi, Allah jadi. Kalau Allah tak nak jadi, Allah tak jadi. Ini namanya harus Allah Ta'ala perbuat sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Jadi Imam Al-Ghazali sambung lagi perbahasan dia, muka surat 83. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Falahul faslu wal ihsanu wa ni'matu wa imtinanu idh kana qadiran ala an yasubba ala ibadihi anwa'al azabi wa yabtalihim bidurubi al-alam wal awsab walau fa'ala dhalika lakana minhu adlan. Imam Ghazali kata, maka adalah bagi Allah Ta'ala itu memberi kelebihan akan hambanya, fadlu, memberikan kelebihan, wal ihsan, dan bagi kebajikan, dan memberi ia kebajikan akan hambanya, dan memberi nikmat akan hambanya, dan memberi anugerah akan hambanya, dan memberi rahmat akan hambanya. Dan sekalian itu semata-mata anugerah daripada Allah Ta'ala. Dia sebut cantik tu. Mana kata semua tu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah buat baik, namanya anugerah. Baiknya Allah Ta'ala, Allah kurniakan pada kita sesuatu. Pengurniaan sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Sebab tu darjah-darjah kebesaran ni tak boleh beli.
Sebab dia panggil kurniaan, penganugerahan. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak bagi pun dia tetap situ. Dia punya darjat martabat tetap situ. Dia bagi ke tak bagi ke tetap sama. Jadi tak boleh beli. Tapi kalau berlaku juga, wallahu alam, tak tahulah kan. Tapi kalau kita sebut Allah Ta'ala, dia nak bagi, dia bagi, itu namanya anugerah. Dia tak nak bagi, terpulang pada dia. Allah Ta'ala tak nak bagi, terpulang pada dia. Sebab tu Imam Ghazali dia bagi penegasan. Allah bagi kelebihan ke? Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sehat, ada orang sakit. Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kelebihan. Allah Ta'ala tak bagi orang yang sempurna. Tak ada. Tak ada lah sempurna. Yang sempurna sebenar adalah orang yang syukur atas apa yang Allah Ta'ala bagi, cukup qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Itu sempurna. Tapi kalau nak kira sempurna seperti pikiran manusia, takkan dapat. Nak orang kata gaji besar, kereta mahal, rumah besar, isteri cantik, anak-anak semua berjaya. Tak semua Allah Ta'ala bagi. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kaya, anak masalah. Ada yang Allah Ta'ala bagi, orang kata anak semua berjaya, dia sendiri daripada muda sampai ke tua susah. Daripada muda sampai ke tua, dia kata Allah tak makbul dah doa aku ni. Allah tak makbul doa dia jadi kaya. Allah tak makbul doa dia terlepas daripada kesusahan. Allah Ta'ala tak makbul dia naik pangkat. Allah Ta'ala tak makbul dia pindah tempat kerja. Tapi tengok anak dia, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua kaya-kaya. Semua ada, Allah Ta'ala jamin rezeki. Susah dia, tapi Allah Ta'ala bagi anak berjaya pula. Ada anak berjaya, harta banyak, kereta sedap, rumah besar, isteri curang pula. Ada tak kes sekarang? Banyak. Banyak. Dia masalah kadang-kadang orang kerja ni, dia ada husband and wife dekat office. Dia orang rakan kerja dia tahu dah. Kalau time lunch hour, dia tak pergi. Laki sama laki tak pergi, perempuan sama perempuan tak pergi. Dia pergi dengan bini dia. Orang office tu sebut, dia mana? Pergi makan dengan bini dia. Bini dia siapa? Ni Minah. Minah tu bukan bini orang lain. Tak, dekat office bini dia. Jadi lunch hour memang dua orang ni keluar dating. Dah suami tahu? Suami tak tahu. Dah suami sibuk, kaya raya, anak semua berjaya, harta, rumah, kereta macam-macam. Isteri curang. Semua masalah memang ada. Jadi Allah Ta'ala bagi kelebihan pada orang ni, kelebihan pada orang tu, kelebihan orang pada ni. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi semua dipanggil sebagai fadlun. Nikmat itu kelebihan ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana adalah Allah Ta'ala itu yang kuasa atasnya, bahawasanya menuangi atas hambanya itu dengan beberapa bagi daripada azabnya. Dan kuasa Allah itu membawa bahawa memberi bala akan mereka itu dengan beberapa bagi daripada segala kesakitan, beberapa bagi daripada penyakit. Dan jika mengerjakan Allah Ta'ala akan yang demikian itu, nescaya Allah Ta'ala itu adalah adil. Tak kata Allah Ta'ala zalim. Bila kita kata Allah Ta'ala bagi dosa, Allah Ta'ala azab, Allah Ta'ala bagi bala, Allah Ta'ala bagi susah, tak dipanggil sebagai zalim. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat zalim. Sifat zalim ni sifat makhluk. Zalim ni ada dua makna. Satu makna adalah iaitu kita wada'a syai' ala ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu di atas atau pada tempat yang bukan tempat dia. Itu zalim. Zalim macam mana? Orang tu solat betul. Masalah dia solat ke mana? Dia solat depan pintu. Ni depan pintu ni. Dah lah masjid kita ni sini je nak belah masuk lah. Nak masuk situ ada orang solat, nak masuk sini ada orang solat. Kata nak masuk ke mana kita? Dia solat tak salah, tapi dia solat tempat yang salah, panggil zalim. Zalim.
Kita nak buat baik pada jiran, kita tolong jirus pokok rumah jiran. Baguslah. Tapi dia jiru pokok rumah jiran tu pokok yang hanya boleh dijirus seminggu sekali. Jiran dia siap buat jadual tu dalam telefon. Dah jirus hari ni, kena tunggu 7 hari. Kawan tu nak buat baik, dia jirus. Banyak penuh pula tu pasu. Air dalam pasu. Jiran dia pun pelik, apa ya pokok aku habis mati ni. Rupa-rupanya jiran dia buat baik, bagus. Tapi bukan pada tempat ni. Dia jirus pokok yang hanya boleh kena air sebulan dan seminggu sekali saja. Rosaklah pokok tu. Ni zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Kita nak parking kereta, bagus kita parking elok cantik kita parking. Masalahnya kita parking tengah jalan. Memang jahanam lah. Adik saya dia buka studio. Jadi orang datang lah studio. Dia buka studio tu kat kawasan kejidanan. Jadi elok dah. Dia punya corner lock jauh lah. Masalahnya customer ni kadang-kadang parking tepi rumah. Okey lah, jiran buka pagar masih boleh masuk parking. Ada sekali tu jiran WhatsApp, kata ni ada customer ni dia parking depan pagar rumah saya. Kita kata biar betul. Kata betul lah. Dia pun tunjuk video, gambar. Kata saya dah panggil dah orang dalam studio tu. Dia kata kereta dia, cuma kunci dengan mak dia. Mak dia pergi kedai runcit. Memang jahanam tu. Adik saya lepas dapat report, dia datang. Dia kata pada saya lah, memang gila customer ni. Apa hal? Dia tunjuk gambar. Kawan tu betul-betul parking tengah mana? Tengah jalan. Jalan ni, rumah jiran sini, dia parking tengah-tengah jalan. Memang gila betul. Dah lah bila orang datang, kunci duduk tempat lain. Bagus tu parking, tapi bukan tempat dia. Zalim namanya. Lepas pada tu esok terus tabur batu, kemudian buat tempat parking. Tak nak parking, tak nak bagi dah customer parking di depan rumah jiran. Lepas tu okey lah. Nak boleh dapat orang macam ni jarang-jarang sekali. Tapi kalau kita duduk di kerja yang jumpa orang ni macam-macam jumpa, tambah-tambah yang jaga kaunter, macam-macam orang. Zalim, meletakkan satu bukan tempatnya. Satu. Yang kedua, makna zalim adalah melakukan satu perkara bukan milik dia, ataupun menggunakan atau membuat satu perkara yang bukan milik dia. Itu zalim juga. Mana kita jemur baju, bagus jemur baju. Jemur baju kat mana? Dekat ampayan rumah jiran. Tu zalim juga tu. Guna barang bukan milik dia. Kita nak, orang kata nak basuh kereta, bagus basuh kereta. Kita guna air, paip, pilih rumah jiran. Tu zalim namanya. Semua zalim tu. Jadi Allah Ta'ala, mana yang dikatakan zalim? Makna yang pertama ke makna kedua? Makna pertama, meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Adakah Allah Ta'ala meletakkan satu bukan tempatnya? Tak pernah berlaku. Allah Ta'ala jadikan satu perkara, itulah yang terbaik. Allah Ta'ala jadikan dia punya laluan hidup, kronologi hidup, dia punya sejarah hidup begitu, itulah terbaik untuk dia. Tak ada kata Allah Ta'ala zalim, tak ada. Yang kedua, makna zalim adalah Allah Ta'ala buat satu perkara yang bukan milik dia. Dah kita ni milik siapa? Kita milik Allah, bumi milik Allah, makanan milik Allah, barang kita milik Allah Ta'ala. So kalau Allah Ta'ala buat macam mana pun, tak dikira zalim. Sebab tu tidak ada istilah Allah Ta'ala zalim. Habis tu Allah Ta'ala bagi bala, datangkan musibah, datangkan penyakit, kena azab macam-macam. Maka Imam Al-Ghazali kata, nescaya adalah itu adil. Allah buat tu kerana adil. Adil. Pasal apa kena kecil manis? Jaga tak makan. Makanan tak jaga, minuman tak jaga, kan? Tu kena kencing manis. Pasal apa kena darah tinggi? Sama juga, kan? Jadi saya tengok orang kaya. Orang kaya memang
memang Allah Ta'ala baik kita lah kan. Baik kita yang tak kaya boleh makan macam-macam. Tak rasa bersalah pula tu makan macam-macam. Orang kaya dia makan tu, ambil satu senduk tu, buang lagi, letak atas nasi, letak atas pinggan. Allah makan sikitnya, tak ada nikmat dunia lah. Video kan kaya ni kan, Tan Sri, Datuk Sri post gambar, kita tengok dia punya makanan. Atas meja ni, meja dining set, meja makan tu 20 tempat duduk. Oh, hebat. Sepanjang meja makan 20 tempat duduk tu, semua ada makanan. Yang datang tu Tan Sri, Datuk Sri, Tun Sri ada ke tak tahu. Yang datang tu semualah orang kata geng-geng kayangan. Makan ambil letak atas meja. Habis nampak bersalah, habis nak beraya tu, tengok makanan tu dia makan 2 suap je. Allah kata baik kita yang miskin ni boleh makan macam-macam. Yang kaya tak boleh makan. Tapi umur panjang. Panjanglah umur dia orang. Panjang. Jadi makan tengok. Dia jaga makan dia sihat. Itulah. Jaga makan dia sihat. Kalau dalam akidah, dalam tasawuf, sebab penyakit hati perut. Sebab penyakit hati daripada perut. Bukan daripada hati, daripada perut. Daripada perut datang penyakit hati. Dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu perubatan pun sama juga rupanya. Sama juga. Sebab tu disuruh kepada umat Islam ni berpuasa. Puasa ni lah bukan sekadar nak bagi sihat tubuh badan, tapi nak bagi bersih hati. Sebab penyakit hati datang daripada perut. Dah kata kalau sakit sebab apa? Tak jaga makan. Sebab kita juga adil, Allah bagi sakit. Kita cari penyakit, Allah bagi penyakit. Adil lah. Mana ada orang yang jaga betul, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi penyakit. Dia seumur hidup tak pernah sentuh gula, tiba-tiba kecil manis. Ada. Dia makan gula, muntah. Makan gula, minum air ada gula, muntah. Makan yang ada kuah yang bergula, muntah. Memang tak minum gula lah, contoh lah. Tapi kena kecil manis, tu tak logik lah. Allah tak bagilah begitu. Jadi makna kata semua Allah Ta'ala buat tu adil. Dia yang cari pasal, dia yang dapat pasal. Jadi semuanya adil. Tiada zalim, kerana Allah Ta'ala itu mengerjakan ia barang yang dikhendakinya. Tiada suatu menegahkan akan dia. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Ini ilmu akidah. Kita kata semua yang Allah Ta'ala jadi itu dengan kehendak dia. Dia nak buat boleh, dia tak nak buat boleh. Sebab itu Rasul nak utus boleh, tak nak utus pun boleh. Malaikat nak cipta boleh, tak nak cipta pun boleh. Tak ada satu pun yang wajib Allah Ta'ala buat. Tak ada. Tak ada. Bila kata buat, bila kata jadi, mesti perkara tu harus. Dia ada ke, dia tak ada ke, Allah Ta'ala yang tentukan. Tak ada yang kata mesti Allah, tak ada, tak ada. Ini akidah yang menyatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat harus. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid wala yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya bermula Allah Ta'ala itu memperbuat, ni dia panggil iktibas. Dalam ilmu balaghah, dalam ilmu balaghah bahasa Arab dia panggil iktibas. Iktibas ni dia ambil teks daripada Al-Quran dan hadis, jadikan dalam bentuk kenyataan dia. Ini Imam Ghazali dia tak sebut ni firman Allah Ta'ala, dia tak sebut. Dia datangkan perkataan-perkataan dia, termasuk dalam perkataan dia dalam bidang akidah, dia kata fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala perbuat apa yang dia nak. Itu Al-Quran. Memang Al-Quran. Bila asal daripada Al-Quran, petik jadikan teks kenyataan dia, dia panggil iktibas. Jadi sebenarnya ni ayat Al-Quran, 2 ayat Al-Quran tu. Dia tengok nota kaki Buruj 16 dengan Al-Anbiya 23. Bukan ayat sama, bukan ayat sama. Sebab tu bila ayat ni lain-lain, dia gabung sekali. Dia jadikan satu teks. Ini dia panggil iktibas. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala itu memperbuat bagi barang yang dikehendakinya. Wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan tiada ditanya akan dia, tiada ditanyakan dia daripada barang yang diperbuatnya, dan adalah hambanya itu ditanya akan dia barang yang diperbuatnya itu. Allah Ta'ala bagi susah ke,
bagi sehat ke, bagi sakit ke, bagi senang ke, kaya ke, miskin ke, asnaf ke, tidak. Semuanya Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala jadikan apa yang dia jadi. Jangan kita tanya, pasal apa ya Allah aku jadi asnaf? Ni tuan-tuan surau ni bagus ni, mula kuliah awal. Ada masjid buat pengumuman kuliah bermula 16 April. Kata raya 2 minggu ke dia orang ni? 12 April, 16 April baru kuliah. Ada satu masjid tu dia buat pengumuman kuliah kita akan bermula pada 1 Mei. Dalam grup penceramah, ada seorang penceramah tanya, 1 Mei ke 1 April Ustaz? Tak, 1 Mei kita cuti sebulan. Jahanam, cuti sebulan. Habis ustaz-ustaz penceramah jadi asnaf semua. Ada jenis ustaz yang bekerja, dia cikgu, pagi malam dia mengajar. Ada begitu, tak ada masalah. Ada yang jenis bisnes macam saya ada bisnes, saya mengajar, tak apalah. Ada ustaz yang memang mengajar. Nak tahu ustaz yang memang mengajar ni, dia tak pernah cuti kuliah. Kalau macam saya, ada masa saya tak datang. Jaranglah, pintu pagar tak boleh buka tu jarang. Tapi ada masa saya tak datang tu sebab ada meeting dan sebagainya, luar negeri dan sebagainya, pasal ada urusan lain. Ustaz yang memang 100% mengajar ni, memang setiap minggu dia datang. Setiap bulan mesti dia penuh lah. Kalau kata 2 kali sebulan, maknanya 24 kali setahun memang dia datang penuh. Ini memang ustaz yang mengajar sepenuh masa. Bagus lah. Ada, kalau sebab kita ni kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Yang jenis sepenuh masa ni mana masjid tak kosong, surau tak kosong. Masalahnya dah lah sebulan tak ada kuliah macam surau ni. Dah lah sebulan tak ada kuliah. Dia sambung pula sebulan Syawal tak ada kuliah. Habis ustaz dia jadi asnaf. Patut bayar zakat fitrah tu, pagi raya tu cari ustaz nak bayar zakat fitrah. Pasalnya sebulan dah Ramadan tak ada kuliah, Syawal pun cuti juga tak ada kuliah. Berapa lama nak raya ni? Jadi saya tolong kesian lah pada kawan-kawan. Masa PKP baru-baru ni, sebahagian kawan-kawan kita berhenti jadi ustaz, buat bisnes. Ada yang buat nasi Arab, ada yang bisnes mengajar tuition, ada yang bisnes balik kampung pergi menoreh getah. Habis PKP orang panggil ustaz, marilah. Dia kata tak ada, saya duduk menoreh getah, saya jadi toki getah sekarang. Lain macam ustaz sekarang. Jadi sebab tu Allah Ta'ala letak seorang tu jadi macam-macam. Ada susah, ada senang, ada sakit, ada macam-macam. Allah jadi la yus'alu, jangan ditanya. Allah Ta'ala kata, Allah jadi satu perkara, la yas'alu amma yaf'al. Jangan soal, jangan petikai apa yang Allah Ta'ala perbuat. Jangan tanya. Ni surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala kata la yas'alu, jangan tanya apa yang Allah Ta'ala buat. Wahum yus'alun, mereka lah yang ditanya. Kita lah, kita sakit macam mana kita, kita sehat macam mana kita. Ada orang yang sentiasa sehat. Ada Fir'aun, katanya Fir'aun di zaman Nabi Musa AS tu tak pernah demam. Bukan kata sakit, tak pernah demam, katanya lah. Tak pernah demam, sakit apa pun tak pernah. Tu yang dia mengaku Tuhan tu. Tu mengaku Tuhan, tak pernah sakit apa. Lepas tu kalau kata sakit tu bayar dah. Dia tidak baik untuk orang yang tidak syukur. Sakit baik untuk orang yang syukur. Sabar, sakit baik untuk orang yang sabar. Sehat baik untuk orang yang syukur. Jadi makna kata kita ni kena ada dua-dua. Tengok kondisi, keadaan yang mana kita menerima satu takdir Allah Ta'ala tu. Kalau baik, kita pun syukur. Kalau kata buruk, kita pun sabar. Baik ataupun buruk, Allah Ta'ala jadi dengan penuh hikmah. Kita akan tahu hikmah dia sekiranya kita berada di tempat Allah satu. Sekiranya kita telah melalui nikmat tersebut ataupun musibah tersebut, dan kita baru merasai hikmahnya. Ataupun kita tak tahu di dunia, tahu di akhirat. Ada orang dia masuk syurga, dia tengok, besar pahala, daripada mana pahala?
Aku tahajud bulan Ramadan pun tak bangun, bulan lain lagi tak bangun. Daripada mana pahala ni? Pahala dia daripada banyak dia berdoa yang Allah Ta'ala tak makbul. Susah dia, susah berpanjangan. Sakit dia, sakit berpanjangan. Banyak Allah Ta'ala tak makbul. Dia berdoa tak makbul. Rupa Allah Ta'ala simpan akhirat. Hikmah kita tahu bila? Akhirat. Jadi, semua Allah Ta'ala jadi jangan soal. Kamu yang akan disoal. Kamu sabar, syukur, redha. Dia ada 3 perkara. Sabar, syukur, redha. Sabar di atas musibah ataupun bala. Syukur di atas nikmat. Redha di atas dua-dua. Redha kena dua-dua. Redha di atas musibah, redha di atas nikmat. Nikmat biasa orang redha, tapi musibah jarang orang redha. Bahkan bukan kata musibah saja. Dua lagi, dia panggil taat dengan maksiat. Kita Allah Ta'ala letak kita ni boleh buat taat. Redha. Boleh datang kuliah, boleh solat berjemaah, tarawih tak tinggal, kan? Dapatlah satu qada. Redha Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan orang kata maksiat. Maksiat pun kena redha. Bukan redha atas perbuatan maksiat. Aku dulu zina 7 kali. Redha bukan tu redha nama dia. Redha atas maksiat ni apa? Redha pada takdir Allah Ta'ala buat kita pernah terjerumus pada maksiat yang menyebabkan sekarang kita jijik dengan maksiat tersebut. So redha. Tapi kalau kata perbuatan tersebut tak boleh redha. Itu keadaannya. Maka semuanya Allah Ta'ala jadi la yas'alu, jangan tanya. Amma yaf'alu, tentang Allah Ta'ala perbuat. Wahum yus'alun, kamu yang akan disoal di akhirat. Kalau kita pandai berinteraksi dengan takdir Allah Ta'ala, tak ada benda Allah Ta'ala soal, semuanya pahala, menyebabkan kita Allah Ta'ala redha, boleh masuk syurga. Jadi setakat itu dahulu. Kita sambung balik bulan hadapan insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.